Walaupun demikian, kita nak abad di sini, Allah bagi tahu kita ada 4 benda. Orang-orang yang selamat daripada rugi. Hampir 25 tahun lepas, saya ingat lagi, saya menghadiri satu kuliah tahun 1994, hujung nak masuk 1995. Waktu ni hujung-hujung saya nak berangkat, nak pergi melanjutkan pelajaran di Al-Azhar dulu. Jadi hari-hari terakhir tu saya sempat solat subuh berjemaah di Masjid Pulau Melaka, Masjid Tok Guru lah. Jadi lepas solat subuh tu, Tok Guru bagi tazkirah. Dia bagi tazkirah kebetulan tentang tafsir surah Al-As. Dia nak habaq konteks ruginya manusia ni, dia buat hiasan metafora yang dia bagi, orang yang rugi ni sama seperti penjual ais. Tahu, ais ketul itulah, air batu tu. Macam orang jual ais tepi jalan. Jadi bila dia beli ais ketul tu, nak habaqnya masa berjalan ni, sama ada air kita tu laku dijual ke, tak laku dijual ke, ais tu akan tetap menitik. Menitik tak berhenti. Orang ramai mari beli pun dia menitik. Orang tak beli, tak laku pun dia menitik. Masa tu berjalan. Laku tu bermaksud seorang yang dapat memanfaatkan masa tu tentang konteks yang kebaikan pada diri dia. Tapi yang tak laku dia metaforakan sebagai yang tak dapat memanfaatkan masa pada diri dia. Bukan kata kalau air kita laku tu dia pun jadi beku. Oh, sebab laku ni aku kena keras lah, aku tak boleh menitik. Rugi kawan ni sebab air dia laku. Kalau aku menitik rugilah. Tapi hakikatnya waktu tetap berjalan. Sama ada kita buat benda baik dalam hidup pun waktu go on. Sama ada kita buat benda tak ada faedah, benda tak baik pun waktu tetap go on. Jadi ambillah masa kita tadi untuk memerhatikan perkara-perkara yang Allah sebut ni. Tapi sebelum kita pi ayat seterusnya, tengok lafaz selepas inna. Innal insan. Allah sedang berbicara dengan siapa? Dengan manusia. Tetapi bila Allah mengguna lafaz insan, tuan-tuan, kita harus memerhatikan beberapa benda secara teliti di dalam Al-Quran. Bila Allah berbicara tentang manusia, selalunya frasa yang Allah guna akan tertakluk dalam 3 kategori. Kadang-kadang bila Allah berbicara tentang kemanusiaan ini, dia guna kalimah bashar dalam Quran, bashar. Kadang-kadang Allah guna sama seperti surah ini, Al-Insan. Kadang-kadang Allah guna seperti surah yang terakhir, An-Nas. Jadi Al-Bashar juga merujuk konteks kemanusiaan, Al-Insan seperti ayat ni juga konteks kemanusiaan, juga An-Nas juga konteks kemanusiaan. Tetapi bila frasa-frasa ini diletakkan di dalam ayat-ayat kepelbagaian surah tadi, dia mempunyai maksud yang lebih luas. Sebagai contoh, kita ambil kalimah Al-Bashar. Al-Bashar ni Allah sebut dalam Quran sebanyak 27 kali. Kalimah Al-Bashar Allah sebut dalam Quran 27 kali. Dan kalimah Al-Bashar ni, mana-mana ayat yang ada kalimah ni, dia punya fungsi ialah untuk mendefinisikan manusia ini sebagai makhluk biologi. Sebagai makhluk yang memerlukan konteks biologi. Sebagai contoh, apa konteks biologi yang ada pada kalimah Al-Bashar? Konteks biologi selalu kita membicarakan manusia ni makan, biologi. Manusia minum, biologi. Manusia memerlukan hubungan, kita kata hubungan kelamin, hubungan seks, perkahwinan, biologi. Manusia suka berjalan, suka mengembara, biologi. Ini konteks yang Allah gunakan pada kalimah bashar. Sebab tu kalau kita rujuk Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 47 tentang kisah Maryam yang didatangi malaikat Jibril. Jibril haba, Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak. Lalu apa jawapan Maryam? Qalat, Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni
bashar. Maryam menjawab, bagaimanakah aku ni akan mempunyai seorang anak walam yamsasni bashar, sedangkan aku ni belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maksudnya konteks yang dibicarakan di sini bila Allah guna kalimah bashar dan konteks hubungan perkahwinan, hubungan kelamin yang menceritakan khusus tentang konteks biologi manusia. Konteks perkahwinan. Maksudnya dia jawab, macam mana aku nak boleh anak? Macam mana aku nak boleh mengandung sedangkan aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, mana-mana manusia. Tapi kalimah yang ditegaskan di sini bashar. Bahkan begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul sebelum ini. Bukankah kita selalu disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dan tengok pada ayat 110. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kalimah yang sama, tak ada ayat yang tertukar, tak ada ayat yang ditambah dikurang. Fussilat ayat 6, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sama saja. Kahfi 110, Fussilat 6, itulah yang diberitakan oleh Allah. Katakanlah wahai Muhammad, innama sesungguhnya ana basyarum mislukum. Bila Allah regukan basyarun dengan mislukum, ada 7 ayat dalam Quran. Bila Allah regukan basyarun dengan misluna, ada 6 ayat dalam Quran. Dengan mislukum 7 ayat, dengan misluna 6 ayat. Maksudnya di sini Allah nak bagi tahu Nabi Muhammad juga ada potensi biologi. Sama seperti manusia biasa yang lain yang nak habaq di sini, kalau orang makan, Nabi pun sifat bashar dia, kemanusiaan dari sudut konteks biologi, Nabi pun kena makan. Tak makan, Nabi pun lapar. Nabi pun kena minum. Tak minum, Nabi pun dahaga. Nabi pun kena berkahwin untuk melangsungkan kelestarian zuriat dan keturunan baginda. Dan kita tahu dalam sejarah ramai wanita-wanita yang dikahwini oleh Rasulullah dengan sifat khususiat baginda. Baginda juga berjalan di pasar-pasar. Jadi sebab itulah kalau kita melihat amat-amat tidak logik dan tidak patut bila jawapan yang diberikan oleh penentang para nabi dan rasul dulu, mereka tak mau terima dakwah dalam konteks kenabian dan kerasulan kerana ada persamaan dari sudut bashar ini. Amat-amat tidak logik. Sebab bagi mereka tak ada lebihnya Nabi Muhammad atau orang zaman dulu, tak ada lebih Nuh, tak ada lebih Hud, tak ada lebih Ibrahim berbanding kami, kerana kami makan, mereka pun makan. Kami minum, mereka pun minum. Kami berjalan, dia pun berjalan. Amat-amat tidak masuk sebab Al-Quran letakkan konteks bashar. Bashar dia akan sama potensi dia sebab biologi. Yang tak masuk ialah kita menyamakan konteks bashar dengan perkara-perkara pelanggaran kita terhadap hukum dan perbuatan dosa. Bashar hanya bincang biologi, apa pun dia akan tetap sama. Tapi kita ni jenis mana? Jenis langgak dosa. Nabi-nabi dia maksum, dia tertahan daripada buat dosa. Sama ada sengaja tak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Itu beza dia. Jadi kalau kita contoh melihat ayat yang lain, dalam surah Yusuf sebagai contoh ayat 31, bila mana Zulaikha, betul ke tak Zulaikha tu nama dia ke? Yang penting dia tu bini Al-Aziz, ibu angkat kepada Nabi Yusuf. Bila ramai duk tohmah, duk tuduh dia macam-macam gila kepada teruna dia ni, dia panggil ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai tengok sampai terhirih tangan masing-masing, mereka sebut apa? Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ma hadza basyaran. Dan ini bukanlah manusia ni. In hadza, kecuali ini, illa malakun karim, satu malaikat yang mulia. Bila tengok Yusuf dengan ketampanannya, dengan kehandsomannya, sampai mereka terhirih tangan mereka, sampai dia kata ni bukan orang ni. Ma hadza basyaran, bukan manusia ni, kecualilah Yusuf ni salah seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah. Dia guna apa? Kalimah basyaran untuk menampakkan biologi manusia, kehandsoman dan ketampanan dia.
Jadi boleh nampak tak? Boleh nampak tak benda ni? Bashar yang terkandung 27 kali itu hanya mengandungi sifat-sifat biologi manusia. Tetapi kalau kita tengok ada satu lagi Allah guna konteks dalam surah At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal. Di sini Allah guna kalimah insan kan? Fi ahsani takwin. Insan di sini adalah konteks fisiologi. Konteks fisiologi. Maksudnya dari sudut penciptaan manusia. Fisiologi semua Allah buat sama. Sama lagu mana? Sama kepala duk alik atas, kaki duk alik bawah. Tangan duk di tengah, dada duk di tengah, perut di tengah, kemaluan duk bawah pada perut. Tu maksud fisiologi sama. Umumnya manusia semua lagu tu. Yang membezakan ada kepala besar, kepala kecil tu, hak tu lain. Maksudnya yang penting kepala duduk sini. Bukan kepala duduk bawah tapak kaki. Hak dia nak jadi, hak ada rambut, hak rambut bubus, rambut debat, rambut kerinting tu termasuklah dalam tu. Lepas tu bahagian tengah pula, dada semua orang dada duduk sini. Sama ada dada dia bidang, dada dia ada bulu ke tak ada bulu, perut buncit ke, perut boroi, perut nipis ke, hak tu semua perut duduk sini. Paha besar ke, paha kecil ke, betih bekai ke, bekai tahu bekai? Saya tak kerti ke, orang Penang sebut apa? Kalau Kelantan bekai ni dia macam berjalan tu dia macam bengkai sikit. Orang panggil apa sini? Bekang. Bekang dekat-dekat dah tu. Tak apalah. Maksudnya apa pun betih dia, keadaan dia betih duduk situ lah. Duduk tempat betih tu. Itu dari sudut fisiologi. Baik. Kita kembali kepada penegasan frasa kita ni. Al-insan. Al-insan Allah sebut berapa kali? 65 kali tuan-tuan. 65 kali dalam Quran. Dan 65 kali ni dikategorikan oleh ulama dengan 3 benda. Sebab konteks al-insan lebih kepada bukan biologi, bukan fisiologi, tetapi kepada psikologi dan spiritual. Bila Allah sebut insan, dia terarah kepada psikologi dan spiritual manusia. Termasuk dalam surah Al-As 65 kali tu. Dan ulama mengarahkan benda ni pada 3 benda. Biasa Allah sebut al-insan ni nak menceritakan tentang memikulnya amanah dan menjadi khalifah di atas muka bumi. Bila Allah cerita tentang amanah dan pelantikan manusia sebagai khalifah, Allah guna lafaz insan. Psikologi spiritual. Dan yang kedua, Allah menggunakan lafaz al-insan untuk disandarkan pada sifat-sifat keji dan tidak baik pada manusia. Dengan kata lain, sifat negatif. Dan yang ketiga ialah tentang proses penciptaan manusia pun Allah guna kalimah al-insan. Contoh ladang ni. Innal insana lafi khusr. Negatif ke positif? Negatif. Rugi. Rugi. Contoh negatif lain digambarkan manusia ni cenderung melakukan kezaliman dan melakukan kekufuran. Negatif. Ada manusia ni sifat dia tergesa-gesa dan terburu-buru. Negatif. Ada manusia yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa Alkitab. Negatif. Ada manusia yang digambarkan tidak bersyukur. Negatif. Baik, tapi ada benda-benda yang dikatakan sebagai pemikul amanah. Tuan-tuan cari surah Al-A'raf ayat 172. Satu metafora yang cantik. Kadang-kadang Allah gabungkan kalimah insan ni dengan perjanjian. Kadang-kadang mai kalimah al-ahd, kalimah misak, kalimah ins, perjanjian Allah dengan manusia. Dan yang ketiga ialah proses penciptaan manusia. Allah gabungkan sekali al-bashar dengan al-insan. Ada sifat basyariah, ada sifat insaniah. Ada sifat material, ada sifat kerohanian. Jadi menunjukkan di sini bila proses penciptaan manusia perlu ada 2 gabungan, basyari dengan insani. Dengan kata lain, hak atas kita ni tak boleh melebih-lebihkan hak basyari sehingga mengurangkan hak insani kita, dan juga tak boleh melebih-lebihkan hak insani sehingga mengurangkan hak basyari kita.
Ada material, jasmani juga memerlukan sesuatu, rohani kita juga memerlukan sesuatu. Jangan pula hari ni bab jasmani makan tak berhenti. Oi, lapak kena makan, dahaga kena minum. Rambut kena hias, rambut kena set, mata kena celak, bibir kena gincu, air bau, air wangi, perfume, badam habis. Tapi hak dalam merintih ni, hak dalam meronta ni, zikir di mana, wirid di mana, baca Quran di mana, ingat Allah di mana. Jadi kena seimbangkan. Jangan kita kurangkan satu hak dengan melebihkan satu hak. Jangan kita lebih hak ni dan kurangkan hak ni. Kena stabil, kena seimbang. Okey.